Assalamualaikum kepada semua yang sedang menonton YouTube channel Nova Studios. Okey, ini adalah 3 fakta seperti yang mana korang tahu, setiap hari Jumaat akan ada video 3 fakta. Hari Rabu video Borak Nova. Okey. So, dalam video 3 fakta kali ni masih lagi dalam topik yang sama, sebab macam saya pernah bagi tahu sebelum ni, pantang larang Melayu terlalu banyak. So, saya akan bincangkan mana yang selalu orang pakai lah, yang biasa kita dengar, yang biasa orang-orang tua kita ada sebutkan, ada bagi tahu kita. So, dekat sini saya akan kongsikan mana yang kita boleh ikut, mana yang kita tak patut ikut. Yang tak patut ikut tu ialah kalau boleh jangan ikut lah. Kalau tak pasti boleh tanya yang lebih arif, yang lebih pakar. Kalau apa yang saya sampaikan ni betul, korang dapat ilmu. Saya pun Alhamdulillah dapat pahala sebab menyampaikan ilmu. So, pantang larang yang pertama pada minggu ni. Kalau isteri mengandung, jangan pukul, bunuh apa-apa binatang. Memancing pun jangan. Sebab kalau kita membunuh binatang, kalau diikutkan lah, dia orang kata akan terkenan lah. Kalau ikutkan budaya masyarakat Melayu. Tapi kalau ikutkan agama, benda ni tak betul sebenarnya. Cuma kalau ada ular ataupun apa-apa binatang berbisa, binatang liar masuk ke rumah, jangan panik dulu. Kalau macam ular lah, biasanya ular, biawak, lipan, jangan panik dulu, jangan bunuh dulu. Kita cakap elok-elok dekat binatang tu. Kalau ini apa yang saya pernah dengar lah daripada seorang pakar perubatan. Dia kata ini pun daripada pakcik-pakcik saya, daripada mak bapak saya pun ada pernah ceritakan, pernah bagi tahu pasal benda ni. Kalau ada ular, biawak, binatang-binatang berbisa lah, yang binatang-binatang liar, binatang-binatang yang binatang-binatang yang berbahaya ni, jangan panik dulu. Kita kena cakap dekat benda tu, dekat binatang yang masuk rumah kita tu, kalau engkau adalah makhluk jelmaan, tolonglah keluar daripada rumah aku. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Kalau kau betul-betul makhluk binatang yang sebenar, dengan nama Allah aku diizinkan untuk membunuh kau. Ulang ayat ni sebanyak 3 kali. Kalau lepas 3 kali binatang tu tak pergi daripada rumah kita, lepas tu barulah kita nak bunuh ke, nak apa ke, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita dah cakap lebih 3 kali and dia keluar, maksudnya itu betul lah makhluk jemaah. Itu apa yang saya pernah dengar lah, orang pernah katakan. Ini bukannya auta, ini fakta. Okey? Kalau memancing pula, biasanya anak akan jadi sumbing lah. So, berbalik pada yang tadi, memancing, sebabkan dikatakan daripada pakar perubatan Islam ni, dia pernah katakan laut ni istana jin. Kalau pergi memancing kat sungai pun, kalau pergi mancing dekat sungai pun, sungai tu dikelilingi oleh hutan. So, bila keliling sungai tu hutan, banyaklah juga makhluk-makhluk halus yang ada dekat sekitar situ. Kalau laut, of course, macam saya cakap tadi, pakar perubatan tu katakan laut ni adalah istana jin. So, kalau kita memancing dekat tengah laut, kadang-kadang yang kita sangkakan kita dapat ikan, tapi sebenarnya bukan ikan. Kadang-kadang ikan yang kita mancing tu tak berhenti, asyik kita dapat je. Asal campak je umpan, tahu-tahu dah terus dapat ikan. Tahu-tahu dah dekat 1-2 tong penuh dah ikan yang kita dapat. Hasil tangkapan kita pada malam tu ke, ataupun pada waktu petang ke siang, macam mana lah. Itu dikatakan bagi yang saya pernah dengar lah, orang kata kalau boleh, kalau dah dapat macam lebih daripada 5 ke, ataupun lebih daripada yang biasa kita dapat, jangan kita terasa tamak tau. Kalau macam dah dekat suku ataupun separuh tong, berhenti. Jangan nak teruskan memancing. Sebab kebanyakannya benda tu yang sebenarnya bagi kita, walaupun rezeki yes Allah yang bagi, Allah yang turunkan, tapi benda tu juga boleh macam kawal. Sebab dia bila dia
beristanakan dekat kawasan perairan, kawasan sungai, kawasan laut. So benda ni juga dianugerahkan untuk menyamar jadi ikan, boleh macam-macam lah. Dia actually buatkan ikan tu sangkut dekat mata kail kita. Yes, Allah bagi rezeki, tapi benda tu juga boleh buatkan dia macam, yelah, dia even pakai tangan, dia ada juga tangan. So tangan dia je yang berlainan daripada kita. So dia akan bagi ikan tu tersangkut dekat mata kail kita, dan bila ikan tu nak berenang lepaskan diri, so pemancing pun akan rasa macam okey, dia dah dapat hasil, dia tarik lah. Bila dia tarik, itu dapat banyak ikan. Bila dia dapat banyak ikan, dan benda tu yang sangkutkan ikan dekat mata kail kita tu, sebenarnya dia nak sesuatu daripada kita. Terutama sekali kalau dia dapat tahu kita punya isteri ataupun kita punya ada orang-orang terdekat dengan kita mengandung. Kalau terutama sekali bila kita ada isteri lah, dia akan nak ikut kita. Kalau macam memancing waktu pagi ataupun waktu petang, dia confirm akan ada. Sebab waktu lepas asar tu adalah waktu subuh diorang sebenarnya. So kadang-kadang ada yang bangun awal tu, sebab saya ada pernah cerita kan sebelum ni, waktu siang kita adalah waktu malam dia, waktu malam kita adalah waktu siang dia. So waktu pagi kita adalah waktu senja dia, waktu senja dia adalah waktu pagi kita. Kawasan perairan kita adalah kawasan daratan dia, kawasan darat kita adalah kawasan perairan dia. Itu dalam dunia jin. Sebab dunia jin ni terbalik daripada dunia kita. Kalau dunia kita ni dah ada touchscreen, sebenarnya diorang punya bukan setakat touchscreen tau. Pakai tisu boleh jadi telefon. Sebab dunia diorang lebih canggih sebenarnya daripada dunia kita. Alam diorang lagi maju daripada alam kita. Cuma kita tak nampak. Sebab Allah kaburkan pandangan kita, sebab Allah letakkan kita ni dekat dalam dunia nyata dan diorang dekat dalam dunia gaib. So pengasingan antara dua dunia ni, dua alam ni sangat penting supaya kita tak nampak dia. Walaupun kalau kita nampak dia, tak ada siapa lah berani nak tengok muka dia, rupa dia yang sebenar. Tak ada siapa dapat terima dia. Bayangkanlah, kita ni berbeza kulit pun orang dah ramai yang resis, apatah lagi kalau ada yang rupa berlainan daripada kita. So itulah sebabnya dunia kita berasingan, dan Allah tak nampakkan segala perkara-perkara yang tak baik, perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri kita sendiri. So dalam konteks pantang larang ni, saya boleh kata ada yang kita boleh percaya, tapi jangan terlalu taksub. Kalau ikutkan tentang dunia jin ke, tentang hantu, tentang bunian ke, jangan terlalu taksub. Sebab kalau korang terlalu taksub, sudahnya korang akan nak cari jawapan tu, korang nak cari benda-benda tu yang tak ada kena-mengena dengan hidup korang. Tapi ya, korang nak juga tahu, and then mulalah kisah hidup sesat korang. So daripada korang sesat dengan telunjuk jin dan syaitan, lebih baiklah korang jangan taksub. Ni dah banyak kali dah saya terangkan berkenaan dengan jin dan syaitan. Kewujudan dia tu memang kita wajib percaya, tapi jangan percaya dengan apa yang dia katakan. Kalau dia kata masa depan akan berubah ke, masa depan masjid akan musnah lah, jangan percaya. Sebab kalau kata masjid akan musnah, boleh kata masjid dekat rumah saya ni dah lama kena letup dah, tapi elok je lagi. Kalau kata Mekah tu akan hancur lah, jangan percaya. Takkan Allah tu nak hancurkan Kaabah tu, nak hancurkan Mekah tu, kota suci tu, sebelum hari kiamat. Takkan jadi. So jangan percaya dengan apa yang jin katakan. Bila Mekah tu akan dihancurkan, waktu hari kiamat sahaja. Hari-hari lain, hari-hari biasa, jangan harap. Sebab Allah sayangkan tempat tu, Allah jadikan itu adalah tempat kiblat. So takkanlah Allah nak hancurkan tempat tu. Takkan jadinya. So jangan percaya dengan apa yang jin katakan tu. Jangan percayalah dengan jin ke syaitan katakan dekat minda korang, dia bisik dekat hati korang, dia bisik dekat otak korang, dekat akal korang. Jangan percaya. Ingat satu sabda Nabi ni,
sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Sejahat-jahat manusia apa dia? Mengacau orang, menipu orang. Banyak lagi kan kejahatan manusia. So jangan percaya. Sejahat-jahat manusia adalah menipu orang. Dan jin ni pun menipu orang. Walaupun dia kata dia tu jin baik, dia tetap ada sifat penipuan sebab sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Ingat ni. Okeylah, dah panjang lebar dah pasal pantang larang yang pertama ni. Just kesimpulannya, pantang larang ni boleh diikut, boleh dipercayai sebab kita tak tahu sama ada yang itu adalah ular ataupun binatang yang sebenar ataupun tidak. Kalau boleh, kita kena berhati-hati je. Sebab jin memang tujuan dia nak mengacau, nak memporak-perandakan hidup anak Adam dekat atas muka bumi. Jin syaitan, itulah dia. Okey, pantang larang yang kedua, jangan tidur waktu senja, terutama sekali waktu maghrib lah. Dikatakan nanti hantu datang. Pasal benda ni sebenarnya tak baik je tidur waktu maghrib. Sebab waktu maghrib ni waktu senja. Dan waktu senja ni boleh dikatakan akan ada gangguan lah. Dan waktu senja ni waktu yang jin mula berkeliaran. Dia mula keluar daripada sarang dia. Macam saya cakap tadi, waktu senja kita adalah waktu pagi dia. So waktu pagi dia akan keluar untuk pergi kerja lah. So kerja dia apa dia? Mengacau orang, menipu orang. Itulah dia kerja jin ni. So bila kita tidur waktu senja, dia mulalah mengacau dengan cara himpap badan kita ke macam-macam lah dia akan buat. Dia akan datangkan dekat dalam mimpi kita satu benda yang macam menyeramkan lah. Mimpi-mimpi yang menyeramkan, mimpi-mimpi buruk. Adik saya pernah kena dulu. Sebab waktu ni dia kecil lah. Dia tidur waktu petang sampai ke senja. And then tiba-tiba waktu maghrib tu, dia bangun. Dia tiba-tiba bangun mengejut tau. And then dia terus lari menyerut dekat tangga. Rumah saya ni 2 tingkat. So ada tangga lah. Kita orang macam terkejut lah. Apa benda tiba-tiba dia jerit, berlari, menggelabah tak tentu pasal kan. Lepas tu bila kita orang tanya dia, and then dia bagi tahu dia macam ada nampak something dekat dalam rumah. And then tiba-tiba benda tu yang dia nampak tu kejar dia. So memang tak boleh lah tidur pada waktu senja, pada waktu maghrib ni. Sebab adik saya dah ada experience. Saya tak sure sama ada saya pernah kena ataupun tidak. Sebab saya tak ingat. Kalau mak saya ada cerita, nanti saya akan ceritakan lagi lah dekat dalam video yang akan datang. Tapi buat masa ni, kisah seram saya cuma saya boleh nampak je lah. Tak keseram mana pun kalau tentang benda yang saya boleh nampak ni. Tapi kalau kisah seram saya cuma berkenaan dengan lipan je. Kalau lipan masuk rumah, ya. Itu bukan setakat saya menggelabah dah tu. Keluar rumah lagi. Saya pernah cerita kan, saya baru nak basuh pinggan mangkuk tu. Waktu on the way saya nak pergi ke sinki, nak pergi ke dapur, nak pergi ke sinki lah, nak basuh cawan mangkuk apa semua yang saya makan tu. Tiba-tiba saya nampak dekat lantai ada lipan. Lipan bapak besar gila kot. Dah lah besar panjang kot. Saya macam, weh, ini lipan bara tau. Waktu tu kucing saya boleh nak kejar tau lipan tu. Saya terus campak segala pinggan mangkuk dekat tangan saya tu. Saya ambil kucing saya, terus naik atas. Saya tak cakap banyak, saya terus naik atas. Saya terus cabut lari je. Sebab memang saya, kalau benda-benda lain saya tak seram lah. Benda yang macam lembaga rambut panjang ke, saya tak seram lah. Lipan saya seram. Seriously. So kesimpulan untuk pantang larang yang kedua ni, janganlah. Okay, jangan tidur waktu senja. Ni bukan sebab hantu datang. Sebab jin punya kerja, dia memang akan nak mengganggu orang punya. Dia akan nak mengacau punya. Kalau tidur waktu senja, habis lah. Memang kena lah dengan jin ni. Perbuatan jin, perbuatan syaitan. Syaitan dia, saya tak pastilah dia ada perasaan mengantuk ke tak. Sebab setahu saya dia ni tak ada perasaan mengantuk. Yang ada
perasaan mengantuk, lapar, itu jin. Syaitan setahu saya tak ada lah. Kalau syaitan ada perasaan lapar, ada perasaan mengantuk dia tu, itu lantak dia lah. Saya tak nak ambil tahu. Lebih baik kita tak perlu ambil tahu pasal apa yang dia ada, apa yang dia tak ada. Sebab dia bukannya siapa-siapa pun dalam hidup kita. Dia adalah musuh kita, okay? Perangi syaitan, jauhi dosa, dekati pahala. Pantang larang yang ketiga, which is pantang larang yang terakhir. Yang ini dia jangan risau, tak ada kena-mengena dengan saintifik, tak ada kena-mengena dengan agama Islam ke apa. Sebab pantang larang ni, jangan cium baby sebelum tidur, nanti umur dia pendek. Weh, kakak aku pun tidur. Sebelum dia tidur, dia cium kat anak dia dulu tau. Aku pun dulu masa kecil, mak aku cium aku dulu tau. Elok je lagi. Umur kita orang, apa benda lah pula tiba-tiba masuk pendek umur kalau cium sebelum tidur ni. Adik aku pun masa dia kecil dulu, aku cium dia sebelum tidur. Dah besar ni tak adalah aku nak cium dia. Dah besar panjang kan, dia pun geli kalau aku cium dia. Ini memang tak ada kena-mengena dengan apa-apa. Sebab saya pun cium adik saya masa dia baby dulu. Elok lagi hidup, adik saya pun elok lagi hidup. Kakak saya pun anak dia 2 orang dah. Cium juga diorang sebelum tidur. Elok lagi hidup. Nabi Muhammad tu pun cium anak dia sebelum tidur. Elok lagi hidup. Masa anak dia baby lagi, tak ada masalah. Seelok-eloknya memang cium lah anak tu waktu dia kecil. Waktu dia besar pun, biasakan dia untuk kita cium dia, untuk kita belai dia. Sebab bukannya nak suruh dia jadi manja, bukan nak suruh dia jadi pondan ke, jadi adik-adik ke disebabkan kemanjaan kita bagi dekat dia, tak. Tapi biar dia rasa dia cukup dengan kasih sayang. Tapi jangan terlalu manjakan anak-anak. Sebab kalau terlalu manjakan anak-anak, sudahnya anak tu jadi degil, kau nak salahkan siapa? Layan anak tu dengan penuh kasih sayang, supaya dia tak rasa dia ditinggalkan, dia tak rasa dia dipinggirkan oleh ahli keluarga dia sendiri. Simple. Tapi jangan terlalu manjakan dia. Sudah, kalau dimanjakan, habislah. Budak tu jadi degil, budak tu jadi kurang ajar. Korang dah tak boleh nak ubah dah waktu tu. Sebab mindset dia, dia punya hati, semuanya dah kata aku buat apa pun mak bapak aku tak kisah pun. Mak bapak aku tak pernah nak salahkan aku. Aku sentiasa betul. So, be rational. Fikir dengan baik sebelum buat apa-apa, okay? Tak kisahlah dalam hidup ni tentang anak ke, tentang keluarga ke, tentang apa-apa je lah. Fikir dulu sebelum buat apa-apa. Fikir dulu sebelum cakap apa-apa, okay? So, untuk pantang larang yang ketiga ni memang tak ada kena-mengena. Memang bagi saya copkan pantang larang yang ketiga. Yang last ni sebagai mengarut lah. Tak ada kena-mengena dengan hidup ke, yang mati ke, tak ada kena-mengena. Katanya pendek umur, saya masih lagi hidup. Mak saya masih lagi hidup. Adik saya masih lagi hidup. Ajal maut segalanya terletak dekat tangan Allah. Takdir kita tentang ajal maut, tentang jodoh pertemuan, semuanya ada dekat tangan Allah. Kita tak ada hak nak tentukan ajal maut, rezeki, jodoh pertemuan seseorang tu dekat atas dunia ni. Sebab itu bukan kerja kita. Itu kerja Tuhan, itu kerja Allah. Biar Allah yang aturkan semuanya. Kita cuma jalankan apa yang Allah dah aturkan untuk kita. Kalau kita nak sesuatu, berdoa pada Allah. Berdoa, usaha, ikhtiar, tawakal. Itu kata kunci yang paling terbaik dalam hidup korang. Bukan dalam hidup korang je lah, dalam hidup kita semua. Saya pun selalu akan gunakan ini. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa, kita minta pada Allah. Kita usaha untuk kita buat apa saja yang kita nak buat. Kita jangan putus asa dengan apa yang kita impikan. Ikhtiar, kita cari jalan macam mana nak dapatkan apa yang kita impikan. Yang last kali, tawakal. Kita berserah kepada ketentuan Allah. Kalau Allah kata jadi, jadilah. Kun fayakun. Kalau Allah kata jadi, jadilah. Okey, itu saja 3 fakta pada kali ini. So, kita akan jumpa lagi minggu depan. Bye.